Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana keadaan masyarakat kita dengan rumah Allah selepas PKP ni? Dulu ramai yang bising kata rumah Allah ditutup dan sebagainya. Tapi selepas dibuka ni kita tengok masih lagi suram waktu subuhnya, waktu maghribnya dan apa komen Ustaz dan Abang? Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Jadi Ustaz Syed nampak bahawa kelesuan berlaku kepada masjid-masjid kita setelah dibuka. Ana nampak orang Kelantan kata gerak. Gerak ni maknanya dah terbiasa duduk di rumah dan dia apa pandai dah jadi imam yang menyebabkan dia tak apa nak pergi masjid dah. Itu di antara problem. Ana di awal pihak kerajaan membenarkan untuk solat berjamaah di masjid. Ana kata tuan-tuan, masjid telah dibuka. Jangan pula hati tertutup untuk ke masjid. Ini kita bimbang hari ini, masjid buka tapi hati kita pula tertutup ke masjid. Jadi untuk motivasi kepada kita semua, para jemaah semua, para umat Islam, kita kena ingat sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang menyebut tentang sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi, 7 golongan yang akan duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Kita bayangkan kita berjalan tengah padang pasir yang begitu panas, ada seteduh. Seronok tak seronok kita? Kita sekarang di akhirat esok, matahari dekat dengan kepala. Nabi SAW telah menyenaraikan kepada kita ada 7 golongan orang yang boleh duduk di bawah bayangan. Hadis 7 golongan ni panjang. Saya nak satu je. Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Maknanya kalau kita terikat hati dengan masjid, bila masjid buka, terus melangkah. Anda duk bayangkan hari pertama, subuh pertama Jumaat yang dibenarkan itu. Duk bayangkan macam solat Jumaat dah orang mari solat subuh. Rupa-rupanya sangat lesu, sepi. Ataupun mungkin maklumat tak sampai, kita bersangka baik. Tapi setelah maklumat sampai, Nabi SAW sebut dalam hadis, orang yang hatinya terikat dengan masjid, ini di antara orang yang calon boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis, Basyiril masya'ina fi zulami bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam gelap malam. Mana pergi nak solat subuh, solat isya contohnya, Allah Ta'ala akan beri pada mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kan kita bangkit di akhirat esok dalam keadaan gelap. Fi zulmatin qabla al-jisri, kumpul dalam gelap, maka diberinya cahaya seorang-seorang. Cahaya itulah yang akan menerang jalannya untuk melintasi sirat pada hari akhirat. Jadi siapa nak cahaya banyak, berjalanlah waktu gelap ke masjid. Hari ini awak dapat ada lampu, tapi kita ambil asalnya waktu tu malam. Kan waktu tu lah malam. Maka 2 perkara dan banyak lagi, terantaranya ayat Al-Quran Tuhan sebut innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan Allah itu tanda orang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis sanad dia ada disebut sebagai lemah, iaitu hadis idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid. Kalau kamu tengok seorang ini berulang alik ke masjid, solat dengan majlis ilmunya, fashhadu lahu bil iman, kamu saksilah dia itu ada iman. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang saya rasa motivasi yang kita boleh beri kepada para jemaah, para penonton sekalian, supaya hidupkan balik masjid. Kita ihya balik masjid. Masjid terbuka, hati kita terbuka untuk kembali masjid. Jangan masjid buka, hati tutup. Ini bahaya. Kan? Ada lagi cadangan. Moga-moga Allah bukalah pintu hati kita semua untuk menghidup kembali masjid. Sebab yang pengalaman kita lah, pengalaman saya sendiri Ustaz, pergi singgah sebuah masjid itu, tak ada orang, hanya ada imam seorang saja. Dia lah jadi bilal, dia azan, dia qamat, dia jadi imam selepas pada pembukaan masjid ini. Jadi kita seru kepada semua, sebagaimana pesanan Ustaz Abu Anas, supaya semua kita menghidupkan kembali rumah-rumah Allah ni, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz di atas motivasi tersebut.